Saya nak bagi satu gambaran yang mudah untuk kita fahami apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala mahu daripada manusia di dalam kehidupan ini. Sebab ini adalah asas di dalam kita memahami seluruh kerangka fikir yang ada di dalam agama. Kenapa kita di sini? Kenapa kita kena ada kat bumi ini? Apa yang Allah mahu daripada kita? Kita tahu kita tidak memilih untuk wujud di bumi ini. Dia yang mewujudkan kita. Bahkan kita tak pilih banyak perkara. Kita tak pilih keluarga kita. Kita tak pilih keturunan kita. Kita tak pilih negara yang kita lahir. Banyak perkara kita tak pilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita, dan dia buat perkara yang boleh kita pilih dan perkara yang tak boleh kita pilih. Kita tak ada pilihan, kita mesti mati. Tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dalam menentukan ibu dan ayah kita. Tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dalam menentukan tempat mana kita lahir. Tak ada pilihan. Kadang-kadang perkara yang ada pilihan pun kita tak ada pilihan. Kita bawa kereta dengan elok, orang lain bawa tak elok, dia langgar kita. Di sudut kita, kita dah pilih dah untuk tak mau langgar orang, tapi orang langgar kita. Maka Allah Azza wa Jal bahagikan kehidupan kepada dua perkara. Ada yang kita pilih dan ada yang kita tak pilih. Kita nak salat tak salat, kita ada pilihan. Kita nak menerima hidayah ataupun tidak, kita ada pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang suka dia boleh beriman, siapa tak mahu dia boleh kufur. Bukan Tuhan kata maksudnya nak kufur pun okey, tapi maksudnya dia bagi pilihan. Dalam perkara yang kita tidak ada pilihan, Tuhan tidak menyalahkan kita. Dia tak menyalahkan kita. Dia tidak akan menyalahkan dari kenapa kita jadi Melayu, kenapa kita jadi orang Singapura, kenapa kita jadi orang Malaysia. Bahkan Allah menyalahkan orang yang menyalahkan keturunan orang lain. Sesiapa yang hina orang lain disebabkan keturunannya, dia salah. Sebab itu apabila Abu Dhar dia kata kepada Bilal, seperti mana yang kita tahu, innaka mru'un fi jahiliyah, dan banyak perbincangan tentang riwayat itulah. Tapi engkau adalah satu orang yang dia kata ya ibn sauda, bahwasanya wahai anak orang hitam, kata innaka mru'un fi jahiliyah. Nabi kata engkau satu orang yang padamu ada jahiliyah. Kenapa kau nak bertikaikan masalah kulit dia? Jadi ada dua pilihan, ada dua perkara yang tak kita boleh pilih, yang kita boleh pilih. Bila kita cakap tentang akidah, kita kena faham latar ini dalam hidup manusia. Dalam perkara yang kita boleh pilih ini, Allah Azza wa Jal suruh kita hidup di dunia ini. Kita punya misi simple saja. Buat pahala, kurangkan dosa, balik kepada Allah, bagi pahala banyak, bagi dosa sikit. Bagi pahala mengatasi dosa. Kalau dia tak kata balik pada Allah, bagi tak ada dosa langsung, semua pahala. Kalau dia buat itu, tak ada siapa berjaya lah. Kita semua tak boleh berjaya. Dia suruh kita balik kepada dia dalam keadaan pahala, kebaikan, mengatasi kejahatan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapanya timbangan kebaikan itu mawazin lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diredai, masa dia masuk syurga. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan kebaikan dia, banyak kejahatan dia masuk neraka hawiyah. Jadi misi kita dalam dunia ni sama. Walaupun cerita dia
Macam berbeza-beza. Orang Malaysia, orang Australia, orang Singapura, orang mana. Nampaknya macam jalan cerita yang banyak, tetapi kesimpulan yang sama. Kerja yang sama. Awak buatlah apa? Nak jadi mufti ke, nak jadi ustaz ke, nak jadi engineer ke, jadilah. Tapi kerja je sama. Di mana kita duduk itu, kita pastikan pahala banyak, dosa sikit. Bukan semua orang boleh jadi ustaz. Kalau Allah kata hanya ustaz masuk syurga, kacau. Saya ingat ramai juga ustaz masuk neraka. Pasal sebab-sebab yang lain kan. Dia tak kata manusia perlu macam-macam. Orang kena ada engineer, orang kena ada pilot, kena ada macam-macam, kena ada arkitek, kena ada macam-macam. Tapi semua kena ada ustaz, ada orang mufti. Kalau ada mufti, tak ada orang yang dengar fatwa, tak ada kena ada orang yang dengar tanya fatwa. Pahala, buat pahala, kurangkan dosa. Untuk buat pahala, manusia disuruh melaksanakan titah perintah Tuhan. Untuk mengelakkan dosa, manusia disuruh supaya jangan buat yang dia larang. Senarai yang dia suruh itu taklah banyak sangat. Ada perkara yang dia fix, tak boleh buat dah. Misalnya solat zuhur 4 rakaat, melainkan orang musafir 2 rakaat. Ini tak boleh lah. Hari ni kita okey lah, kita buat 6, tak boleh. Ataupun dia dah fix. Tapi dia tak fix untuk kita awak kena kerja apa. Nak jadi doktor boleh, nak jadi petani boleh, nak jadi pilot boleh, farmer boleh, nak jadi, dia tak. Jadi doktor pun boleh dapat pahala kalau kena cara. Jadi orang yang mengajar pun dapat pahala kalau kena cara. Sebab tu saya selalu baca, sebut kisah satu orang yang apa, dia ada orang ajak dia keluar pergi dakwah ni. Jadi kawan ni kata, jomlah kita keluar pergi dakwah. Dia kata, aku ni susah nak keluar pergi dakwah, aku kerja. Dia, kau kena keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, kan ada kumpulan-kumpulan tertentu. Yalah, ada kebaikan mereka, tapi saya sekadar cerita. Orang ni kata, aku tak boleh. Kau kerja apa? Dia kerja tepi jalan, kerja semua pipe, kerja pasang pipe air. Dia kata, kau ni asyik kerja dunia aja, bila masa kau nak fikir akhirat? Dia kata, aku dengar, pernah pergi ke masjid, aku dengar pelacur bagi minum anjing masuk syurga. Takkan aku sama pipe manusia minum tak masuk syurga? So, kena keluar 3 hari dulu dengan kau boleh masuk syurga. So dia ni pun, dia kata kita pergi berdebat dengan golongan-golongan hak pandai ni, kadang-kadang boleh jawab. Dengan orang biasa ni lebih tak boleh jawab lagi. Dia fikir secara basic hidup. Ini kerja dia. Dan demikian agama. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia ini, disuruh kita buat, dapatkan pahala. Senarai yang dia haram sikit, senarai yang dia halal banyak. Untuk jatuh kepada yang haram tu, dari segi logiknya susah. Melainkan setelah manusia wujudkan banyak yang haram. Tapi untuk buat pahala banyak. Duduk saja subhanallah pahala. Wa an tu'inur rajul ala dabati akhihi sadaqah. Tak ada benda nak belanja, tolong angkat barang bubuh belakang kawan, binatang kawan kita, sedekah. Tak ada, kita senyum, sedekah. Pahala dengan dosa, ini saya selalu terang, pahala dan dosa ini, nak reducekan pahala ni, nak reducekan dosa ni banyak cara. Pahala banyak jalan boleh buat. Nak reducekan dosa, setelah kita buat dosa, nak kurangkan dosa ni pun banyak cara. Langkah ke masjid, kurangkan dosa. Jumaat ke Jumaat, kurangkan dosa. Sakit, demam, kurangkan dosa. Ujian Allah, orang tipu kita, beban kepada kita, kurangkan dosa. Orang kata kepada kita, kita fitnah kita, kurangkan dosa. Dosa kita apa? Pahala diambil kita, dosa kita bagi ke dia pada akhirat.
Dia buat peraturan ni. Sekalipun nampak macam senang, tapi hakikatnya manusia ramai masuk neraka daripada syurga lah. Tapi ini konsep umum yang kita kena faham. Sebab apa kita hidup di dunia? Kerana Allah nak jadikan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan manusia dan jin melainkan supaya mengabdikan diri pada aku. Setelah kita faham ni, kita faham Allah tahu bahawasanya kita tak boleh nak berhubung dengan dia. Pasal kita tak tahu, ada limitation. Dia bekalkan kita satu perkara tapi tak cukup. Dia bekalkan kita satu perasaan, satu naluri, satu fitrah. Manusia percaya tentang kewujudan Tuhan, the existence of God. Semua orang percaya benda ni. Semua orang percaya benda ni. Sebab itu adalah sebab mengapa kita lihat banyaknya agama dalam dunia ni. Kerana manusia ingin tahu Tuhan.